Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbi shrah lana sudurana nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tamanya kita merafakkan syukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada waktu yang barakah, pada pagi yang barakah, di tempat yang barakah, di waktu yang sangat barakah, kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pagi ini tazkirah kita sementara menunggu waktu isyraq ialah yang bertajuk diagnosis ummat akhir zaman. Bagaimana kita mengetahui tentang sesuatu keadaan, peristiwa, perubahan-perubahan yang berlaku kepada kita umat akhir zaman, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kerana tidak sesuatu pun yang berlaku di akhir zaman ini kecuali perkara-perkara tersebut diceritakan oleh Nabi SAW, bukan setakat peristiwa, bahkan punca kepada peristiwa fitnah, musibah, bala dan solusi disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim, setelah daripada solat subuh, daripada Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Amr bin Akhtab al-Ansari menceritakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyang fajar. Kemudian summa sa'idal mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Fa khatabana hatta hadaratiz zuhr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung daripada sembahyang subuh, selesai daripada sembahyang subuh, Nabi bangkit menaiki mimbar. Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tibanya waktu zuhur. Thumma nazala fa shalla. Kemudian Nabi turun, Nabi semayang, yakni semayang zuhur. Thumma sa'idal mimbara fa qatabana hatta hadaratil asr. Kemudian Nabi naik balik atas mimbar, Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tibanya waktu asar. Thumma nazal fa shalla. Kemudian Nabi turun, Nabi sembahyang asar. Thumma sa'idal mimbara. Kemudian sekali lagi Nabi naik, faqatabana hatta gharabatis syams. Kemudian Nabi berkhutbah kepada kami sehingga tenggelamnya matahari. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun. Nabi menceritakan kepada kami apa yang telah berlaku dan akan berlaku hingga kepada yaumul qiyamah. Fa a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling cerdik dalam kalangan kami ialah orang yang telah menghafal apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Amr bin Akhtab al-Ansari menceritakan daripada subuh, selesai daripada sembahyang subuh hinggalah kepada maghrib, Nabi menceritakan perubahan-perubahan yang berlaku sebelum daripada bi'sah Nabi, iaitu selepas daripada penciptaan Nabi Adam AS hinggalah kepada hari kiamat, berlakunya kiamat, diceritakan oleh Nabi SAW seharian suntuk. Tidaklah Nabi menceritakan salat, Nabi menceritakan puasa,
Nabi menceritakan berkenaan dengan zakat, menceritakan tentang akidah seharian suntuk, tidak sebagaimana Nabi SAW menceritakan perubahan-perubahan, fasa-fasa, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang berlaku di akhir zaman. Tidak ada sesuatu pun tidak terlepas daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok contohnya COVID, wabak allati lam takun qad madat fi aslafihim. COVID ini juga diceritakan oleh Nabi SAW secara umum. Wabak yang berjangkit, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, disebut puncanya lam tazharul fahisyah fi qaumin qattun, tidak zahirnya sesuatu kekejian fi qaumin qattun hatta yu'linu biha, di dalam satu-satu komuniti sehingga al-fahisyah, kekejian itu diiklankan. Nabi sebut hatta yu'linu biha, sehingga fahisyah, kekejian itu diiklankan. Contoh, kita dulu zaman kita nak iklan benda kat mana? Kita nak iklan benda, kalau orang bisnes, dia akan iklankan di mana? Di tempat manusia berkumpul. Kalau orang iklan perniagaan, nak promosi perniagaan dia, nak mempromosi acara-acara, program-program yang dianjurkan di tempat yang manusia tidak berkumpul, di hutan, di belakang rumah, tidak akan ada orang yang datang. Dulu orang nak iklankan benda di masjid, ataupun di luar masjid, di pasar, di tempat manusia berkumpul, di tempat manusia melepok, di tempat manusia berkerumun. Sekarang ni tempat manusia berkerumun, tempat manusia melepok, tempat manusia berkumpul di mana? Di handset. Di handset ni ada segala jenis benda. Manusia berkumpul, walaupun kita duduk PKP, duduk kat rumah, tak berjumpa dengan orang secara fizikal, tapi realitinya kita berjumpa dengan kawan-kawan kita di mana? Di sebelah rumah, di Amerika, di Mesir, di Yaman. Kawan kita yang duduk jauh, yang duduk dekat, semua berkumpul di dalam handset. Dan di dalam handset ni segala jenis mak nenek maksiat ada, diiklankan. Di TikTok diiklankan maksiat. Free maksiat tu. Orang duduk berjoget, orang duduk mendedahkan aurat, orang duduk melopak taktim macam kera gila, di Facebook, di Twitter. Bila benda tu diiklankan, Allah Ta'ala akan timpakan hatta fasyafihumullah at-ta'un. Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka at-ta'un, penyakit wabak yang berjangkit. Ta'un ni adalah simbol kepada segala jenis penyakit yang berjangkit, wabak yang berjangkit, termasuk COVID. Wal auja', dan kelaparan, allati lam takun qad madat fi aslafihim, yang tidak pernah terjadi kepada umat-umat sebelum daripada ini. Contoh ta'un, umat Bani Israel pernah berlaku ta'un. Pernah berlaku ta'un. Tapi penyakit COVID ini tak pernah berlaku kepada umat Bani Israel. Berlaku kepada kita. Sebabnya puncanya daripada fahisyah. Fahisyah, kekejian yang diiklankan. Apa sahaja kekejian, maksiat, yang diiklankan di media sosial. Baik. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman ini diceritakan oleh Nabi. Kalau kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman, contohnya guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa rahmatan wasi'ah, disebut beberapa contoh hadis yang Nabi sebut akan berlaku kepada umat, iaitu di antaranya sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim, akan menimpa kepada kalian bala'un syadidun, ujian yang sangat dahsyat. Ujian baik dari segi ekonomi, ujian baik dari segi pendidikan, ujian baik dari segi sosial, ujian dari segi kewangan dan sebagainya, akan menimpa kepada umat ini. Puncanya min sultanihim. Nabi sebut muskilah, problem. Kemudian Nabi sebut punca kepada problem. Macam kita lah,
Kalau kita sakit, kita ada masalah kesihatan, tak sedap badan, pening kepala, hidung darah, dan mata tak nak nak nampak, nak pitam, kita bila kita jumpa doktor, jumpa tabib, kita akan menceritakan masalah yang berlaku kepada kita. Kita pergi hospital kepada klinik, kita akan bagi tahu kepada doktor, saya ni begini, dan doktor akan melakukan pemeriksaan, diagnosis untuk mengetahui apakah punca kepada penyakit. Jadi setelah daripada doktor melakukan pemeriksaan, doktor akan bagi tahu puncanya daripada penyakit kencing manis, puncanya daripada penyakit darah tinggi contohnya, puncanya daripada penyakit begini-begini, bagian-bagian, segala jenis penyakit lah yang kita hadapi. Kemudian doktor akan bagi apa? Doktor akan bagi ubat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu juga keadaan, peristiwa, fitnah, kejadian di akhir zaman ini diceritakan oleh Nabi. Problem diceritakan oleh Nabi, dan Nabi juga menyebutkan punca kepada problem, muskilah. Punca kepada muskilah disebut dalam istilah ilmu akhir zaman sebagai tashkhisul muskilah, diagnosis kepada masalah. Nabi sebut masalah, yang kedua Nabi sebut punca kepada masalah, yang ketiga Nabi menyediakan makhraj, jalan keluar, ataupun al-hal, solusi, ataupun ad-dawa, ubat. Sama ada ubat ini dapat menghilangkan, solusi ini dapat menghilangkan fitnah ataupun bala daripada akar umbinya, ataupun mengurangkan masalah, muskilah ataupun problem yang berlaku kepada umat. Contohnya Nabi sebut, sayusibu ummati fi akhir zaman, akan menimpa kepada umat aku di akhir zaman balaun syadidun, bala yang sangat dahsyat. Sebagaimana yang kita lihat di negara kita ataupun di negara-negara Arab, negara-negara umat Islam, bala yang sangat dahsyat. Kelaparan yang kita kata yang tidak pernah berlaku kepada umat sebelum ni. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi Yaman, kita akan tengok umat Islam sangat-sangat dhaif, sangat-sangat kelaparan. Macam kita ni okeylah, kita ni tak jarang sekali daripada ahli qaryah kita lepas daripada semayang, ada yang seorang dua bangun sambil menangis, bangun sambil berteriak minta sumbangan. Tak ada. Kalau ada pun orang hiang datang duduk tunggu muka pintu tu dan minta sumbangan. Kalau di Yaman ni jadi biasa mah. Tuan-tuan kalau pergi semayang mana-mana masjid, lepas semayang tu ada ayah bawa anak, kadang-kadang bawa seorang, kadang-kadang bawa 5 orang sekaligus. Lepas semayang tu Tuan Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Tak sempat kita nak berzikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, nama saya sekian-sekian, saya ni menghadapi masalah gini-gini, saya ni dah tak makan 3-4 hari, anak saya ni sakit gini-gini, menangis. Menangis apa sejadah. Ada yang tunjuk penyakit dia. Kalau yang bawa air kencing tu, dia tunjukkan air kencing yang lelepek tu. Orang panggil apa, penyakit apa? Dialisis lah. Tunjuk. Ada yang kodi tunjuk kodinya, yang sakit jantung tunjuk dia punya bukti rawatan, kos rawatan dan sebagainya. Tiap kali semayang. Tiap kali semayang. Kalau semayang Jumaat tu 20 orang yang minta sumbangan. Semua menangis. Lepas tu imam bagi salam, dah menjerit, dah bawa anak. Ada yang tak makan 3-4 hari. Kalau kos sara hidup di Yaman, tuan-tuan, kos sara hidup, gaji guru 70,000 Yaman bersamaan dengan RM300 oleh kita Malaysia. RM300. Gaji mudaris RM300, sewa rumah $100 dah. $100 $442 lah ni. RM442. Tu rumah yang sederhana. Nak sara anak, makan minum lagi.
Jerit 3-4 hari tak makan. Ni Nabi sebut al-auja', kelaparan, allati lam takun qad madat fi aslafihim. Saya mula-mula first time sampai di Yaman tahun 2008. Lepas belajar di Pondok Sik Kedah tu, pergi Yaman. Kita bawa duit banyak hasil daripada sumbangan orang ramai. Sebab ayah saya lepas tak tahu saya nak ke Yaman, sebab ayah saya keluar dakwah 40 hari, tak dapat nak kontak. Pergi last minute, pergi tunggu ustaz yang kita belajar kitab dengan dia tu, lepas kuliah buka tabur, ada RM8,000. Dah pergi RM8,000 tu duit poket lah, untuk perbelanjaan beberapa bulan. Jadi bila sampai di sana, kita tengok ramai orang miskin. Saya belajar di Adan, ramai orang miskin. Kita bagi duit orang bagi untuk belajar tu, ada bahagian untuk kita tu kita sedekahkan untuk orang. Bagi RM10, RM10. Kemudian keluar daripada madrasah tu, tengok orang Somalia duduk tepi jalan dengan ibu, anak-anak kecil nak mengakak, baby nak mengakak. Orang Somalia dia ada banyak. Somalia ni dia memang membesar di tepi jalan. Mak duk tidur tepi jalan, anak kecil duk mengakak, umur 2-3 tahun duk main berlari-lari tepi jalan. Makanan dia tu daripada tong sampah ataupun belakang restoran. Nasi orang Arab tak habis ke? Orang Arab ni style makan nasi tu sepinggan tu segunung nasi. Dia makan sikit je, banyak tak habis. Jadi nasi yang tak habis, sisa-sisa makanan tu lah dibagi kepada Somalia. Jadi kita kesian bagi. 2 minggu tu habis dah duit poket kita. Kesian sangat. Tapi dah lama tu biasa dah jadi benda lagu tu. Tengok orang miskin pun tak nak bagi duit dah. Sebab kita pula jadi miskin bagi ke demon. Tapi memang keadaan negara-negara miskin ni, kelaparan, kemiskinan ni disebutkan oleh Nabi SAW. Puncanya pun disebutkan oleh Nabi. Puncanya daripada mana? Min sultanihim, daripada sultan mereka. Nabi sebut min sultanihim. Jadi sultan ini ialah simbol kepada kekuasaan politik. Kebanyakan wabak, fitnah, kejadian di akhir zaman ni, krisis ni ialah berpunca daripada politik. Min sultan ni, bukan maksud sultan ni kalau kita ni Selangor ada sultan kita, sultan kita lah yang menjadi punca kepada krisis, bala syadidun, bala yang dahsyat. Sultan ini ialah simbol kepada politik, iaitu tiap-tiap mereka yang ingin mendapatkan kekuasaan ataupun orang yang dah berkuasa ingin mengekalkan kekuasaan. Sama ada dia bersalah tidak bersalah itu lain kira, tapi puncanya daripada sultan. Hatta disebutkan oleh guru kami Habib Abu Bakar Al-Adni, dia kata walaysa biba'idin an takuna hadzal amra al-musanna'ah bi aidi anasir syar li asbab siyasah atau al-iqtisadiyah atau abbasiyah. Dia kata kemungkinan wabak-wabak yang berlaku di akhir zaman yang al-musanna'ah diciptakan bi aidi anasir syar oleh tangan-tangan jahat di dunia ini li asbab siyasah, faktornya kerana politik antarabangsa ataupun ekonomi ataupun abbasiyah, eksperimen yang tidak bertanggungjawab. Politik maksudnya umum lah politik ni. Jadi Nabi sebut ialah puncanya politik. Politik di sini baik politik, kata Habib Abu Bakar Adni guru kami, politik dari segi ahli ilmu. Politik dari segi ahli ilmu, sultanul ilim. Disebabkan pergaduhan, perbezaan pandangan dalam kalangan ahli ilmu yang menyebabkan perbezaan itu dipertembunkan. Khilaf yang diikhtilafkan. Sepatutnya khilaf. Perbezaan ini ialah rahmat. Dan rahmat, perbezaan dalam kalangan ulama-ulama. Tapi
bila khilaf ini dipertembukan disebabkan sikap, ada hasad, ada dengki, ada kemarahan, maka ia adalah menjadi politik, politik orang agama, yang menyebabkan di antara pengikut dengan pengikut bergaduh, di antara kumpulan dengan kumpulan bergaduh. Sebagaimana yang kami lihat di Yaman, di Yaman khilaf dalam kalangan, perbezaan pandangan dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, benda tu khilaf saja, benda tu dikategori sebagai harus. Contohnya tawassul. Tawassul ni benda harus, istighasah benda harus dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di Yaman ada kelompok yang menghukum benda harus tu sebagai usul, benda yang usul yang tidak boleh diperbezakan, diperselisihkan. Dia kata tawassul, istighasah ni benda syirik. Lalu mereka membunuh para habaib, di antaranya Habib Hasan Al-Bahar. Habib Hasan Al-Bahar ni seorang ulama yang makruf dengan ilmu perubatan Islam. Orang duduk minta rawatan seumpama kepada dia. Jadi ada satu hari tu, seorang yang menyamar nak merawat dengan dia pergi jumpa Habib Hasan. Ketika tu Habib Hasan tengah solat. Orang ni ialah mereka yang berfahaman Wahabi. Wahabi ni dia tak boleh berbeza pandangan dengan orang. Benda yang ranting, benda yang khilaf dalam kalangan ulama, bagi mereka tidak ada khilaf. Bagi mereka benda tu usul yang tidak boleh kita nak berbeza pandangan. Dibunuh ulama tersebut sebab dia tak setuju Habib tersebut menggunakan kaedah tawassul di dalam rawatan Islam. Dia bunuh. Sebagaimana kita tengok konflik yang berlaku di Syria, konflik yang berlaku di Lubnan, perbezaan dalam kalangan para ulama, politik, ahli ilmu menyebabkan rakyat merana, rakyat terbunuh, rakyat dizalimi. Pengikut tu dengan pengikut ni saling bantah-membantah sehingga terjadinya pertumpahan darah. Yang kedua, politik Sultanul Hukam, politik tempatan. Ada antara parti politik kita contohnya lah. Dan yang ketiga, Sultanul Alam, iaitu politik antarabangsa, di antara Rusia dengan Amerika dengan China. Baik, ini adalah contoh kepada politik. Nabi sebut puncanya daripada politik. Kemudian Nabi juga menyebut jalan untuk kita nak keluar daripada masalah tersebut. Sama ada jalan keluarnya ialah kita selamat secara total, ataupun kita terkena juga tempias daripada musibah tersebut, tapi musibah tersebut dapat dikurangkan apabila kita mengambil pendirian sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Contohnya apa yang berlaku di Syria. Di Syria ya berlaku fitnah daripada La'ibus Sibyan. Tuan-tuan kalau tengok krisis di Syria setelah daripada Arab Spring tu, Nabi sebut awal fitanin fi Syam La'ibus Sibyan. Permulaan fitnah di Syam, di Syria ialah daripada permainan kanak-kanak. Nabi sebut muskilah tersebut, permainan kanak-kanak. Tuan-tuan kalau tengok kronologi yang menyebabkan rakyat merusuh di jalanan menuntut Bashar Assad meletakkan jawatan ialah puncanya tersebarnya berita tu memang benar berlaku, dan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, iaitu sekumpulan kanak-kanak madrasah ibtidaiyah, budak-budak sekolah rendah. Dia tulis di dinding sekolah mereka tu, nahnu sya'bu Suria nuri an nasku al-hukumah. Kami rakyat Syria ni nak menjatuhkan kerajaan. Sebab kanak-kanak tersebut melihat di media sosial gelombang Arab Spring di Algeria, di Tunisia, di Mesir. Rakyat keluar di jalanan nak menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang zalim dalam kalangan mereka, yang memerintah secara diktator lama dah.
Kemudian kanak-kanak ni tulis di sekolah, di dinding sekolah, kami nak jatuhkan kerajaan. Nah, jadi datang satu kumpulan polis ke sekolah budak ni. Nah, tangkap anak-anak kecil yang menulis, menconteng di dinding sekolah. Tangkap, bawa pergi ke balai polis, cabut kuku. Cabut kuku. Jadi ibu bapa budak-budak ni nak tuntut anak dia pergi ke balai polis, nak minta pelepasan anak dia lah, pembebasan anak dia. Tapi polis kata tak boleh, kami tak akan bebaskan. Kalau kamu nak anak kamu, buat anak baru. Ada ayat lagu tu. Jadi ibu bapa ni update status lah di media sosial. Lalu kejadian ini diketahui oleh rakyat Syria. Mereka dah lama dah pendam perasaan, pendam penderitaan, berada di bawah pemerintahan Bashar Assad yang zalim. Keluar di jalanan, keluar jalanan mendesak supaya Bashar Assad ini meletakkan jawatan. Nabi sebut permulaan fitnah di Syam ialah daripada la'ibus sibyan, permainan kanak-kanak. Nabi kata, wahya fikum ya ahla Syam, fa in adraktaha fa in istata'ta an takuna hajaran faltakunhu. Kalau benda tu berlaku, Nabi kata, fa in istata'ta an takuna hajaran faltakunhu. Kalau kamu mampu jadi batu, jadilah batu. Wala takun ma'a wahid minal fariqain. Jangan kamu menjadi salah satu daripada dua pihak. Nabi suruh kita jadi batu. Kalau kita mampu jadi batu, bukan jadi batu kerakung gitu, tak. Jadi batu ni iaitu tidak berganjak, tidak ke sana, tidak ke sini, mengambil sikap yang tetap. Dan Nabi kata jangan kamu menjadi salah satu daripada dua pihak, pihak pembangkang ataupun pihak penyokong. Itu ialah solusi yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW ketika mana berlakunya fitnah Syam. Inilah sikap yang kita perlu ambil. Tuan ni macam tak ada pendirian, tidak menyokong kebenaran atau tidak menyokong. Kalau Tuan tidak bersama dengan kebenaran, Tuan akan bersama dengan kebatilan. Lagu tu. Tidak, sebenarnya tidak berpihak itulah pendirian yang perlu diambil oleh umat di akhir zaman ketika mana berlakunya fitnah. Tidak mengambil berpihak kepada mana-mana pihak. Itulah sikap yang terbaik. Kerana fitnah ini ialah tuan-tuan, Nabi sebut sebagaimana kaqita'il lailil mazlum, sebagaimana potongan malam. Nah, potongan malam ni benda yang nampak di waktu siang tak nampak di waktu malam. Dah, butir-butir pasir kita nampak di waktu siang disebabkan pancaran matahari. Bila tibanya waktu malam, dah kereta bah depan kita pun tak nampak, gajah depan kita tak nampak kalau tidak dengan bantuan cahaya. Nah, Nabi kata fitnah ini sebagaimana potongan malam. Benda yang hak kita tak akan dapat mengenalnya apabila datangnya waktu fitnah. Waktu fitnah ni waktu sebagaimana malam. Malam ni tuan-tuan, kita akan rasa lama daripada waktu siang. Terutamanya orang berada di kampung-kampung, suasana yang sunyi. Dah, kalau kita balik kampung, tambah-tambah kampung kita di pedalaman, di ceruk kampung, jauh daripada rumah orang, dan nak boleh sampai waktu subuh ni, daripada isyak kepada subuh ni berasa sangat lama. Begitu juga apabila datangnya fitnah. Dah, datangnya fitnah ni, kita orang yang terlibat dengan fitnah, sama ada kita benar ataupun kita orang yang salah, dah akan rasa lama, akan rasa lama. Dah, sebab itulah Nabi sebut, dah, Dajjal bila datang di akhir zaman ni 40 hari. Satu hari pertama sama dengan setahun, hari yang kedua sama dengan sebulan, hari yang ketiga sama dengan seminggu, hari yang keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari lain. Apa maksud satu hari pertama macam dengan sebulan, macam setahun? Adakah dah 24 jam tu akan jadi 365 hari? Tak. Hari sama je 24 jam. Tapi ketika mana kemunculan Dajjal, umat manusia ketika itu
terasa sangat-sangat lama hari yang mereka tempuh. Kerana Dajjal ni duduk di dunia ni 40 hari saja. 40 hari. Tapi dia boleh raung satu dunia ni. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dijejak oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Kerana 4 penjuru Mekah dan Madinah ini dikawal oleh malaikat. Ada malaikat yang menjaga, menghalang daripada Dajjal tu masuk. Jadi ketika mana kemunculan Dajjal, dunia akan terasa sangat-sangat lama. 3 tahun pertama sebelum munculnya Dajjal, Allah Ta'ala tahan 1/3 daripada hasil langit dan hasil bumi. Tahun yang kedua 2/3 hasil langit dan hasil bumi. Dan tahun ketiga Allah Ta'ala tahan seluruh hasil langit dan hasil bumi. Dan makanan hanya berpusat kepada Dajjal. Dajjal yang ada makanan, orang lain tak ada makanan. Stok dunia, satu dunia habis makanan. Nak makanan, kena beriman dengan Dajjal. Orang beriman yang betul-betul kenyang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fitnah ni kadang-kadang kita kena ambil sikap tidak berpihak. Itu ada solusi yang Nabi sebut. Sebab kita tak tahu nak kata dia menipu, dia tak lebah. Nak kata dia benar, dia ni tak nampak pakai kopiah. Jadi kalau kita tidak ada neraca ilmu, tidak ada mizan ilmu, terkadang kita kena ambil sikap tidak berpihak. Itulah pihak yang benar. Jadi dalam hadis tadi Nabi sebut, sayusibu ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim la yanju minhu. Tidak akan berjaya minhu, daripada ujian yang dahsyat itu, illa, melainkan Nabi sebut 3 kelompok yang akan berjaya daripada fitnah akhir zaman. Baik berjaya secara total ataupun berjaya menyelamatkan diri mereka daripada kemusnahan secara total. Di antaranya yang Nabi sebut, rajulun arafa dinallahu bilisanihi wa yadihi wa qalbihi fadhalika alladhi yanju ala sawabiq. Lelaki yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang pertama mereka berjaya ialah rajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal Allah Taala. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis ini 2 lagi kelompok yang berjaya. Ketiga-tiga kelompok ini dia ada sudut persamaan. Sudut persamaan mereka ialah rajulun arafa dinallah. Kelompok yang kedua pun Nabi sebut rajulun arafa dinallah. Kelompok yang ketiga pun Nabi sebut rajulun arafa dinallah, lelaki yang mengenal Allah Ta'ala. Iaitu kata Habib Abu Bakar Adani, awwalut tariq lin najah ma'rifah. Permulaan kita ni untuk nak berjaya daripada fitnah dunia dan akhirat ialah kena ada makrifah. Sebab Nabi sebut arafa, mengenal. Mengenal apa? Din Allah, mengenal agama Allah. Jadi kaedah pertama ialah kita nak berjaya ialah arafa, dengan mengenal. Mengenal iaitu dengan belajar, dengan ta'allum. Ta'allum dengan belajar apa dia? Din Allah, agama Allah Ta'ala. Nak berjaya ialah dengan ilmu, bukan dengan at-ta'an, dengan al-la'an, melaknat, mencaci, buat perkara-perkara yang hanya semata semangat-semangat. Tak. Kita nak berjaya fitnah akhir zaman ialah belajar dengan ilmu. Bukan dengan semata-mata berteriak, berdemo semata-mata demo, tak mengaji. Dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Din Allah, mengenal agama Allah Ta'ala. Apa dia agama Allah Ta'ala? Tengok dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis nombor 2, tuan-tuan buka. Hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2. Hadis yang dipanggil sebagai Ummu Sunnah, Ibu Sunnah. Ibu Sunnah iaitu dialog di antara Jibril dengan Nabi SAW. Jibril tanya Nabi 4 soalan. Tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan, dan tanya tentang petanda hari kiamat. Lalu di akhir hadis itu Nabi kata kepada Sayyidina Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinakum. Sesungguhnya Jibril telah datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Din Allah. Jadi agama, merangkumi agama ialah apa yang dijawab oleh Nabi SAW dengan soalan Jibril. Nabi jawab tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan
tentang asyratus saah, petanda hari kiamat. Jadi untuk kita nak berjaya daripada fitnah akhir zaman ialah dengan mengetahui keempat-empat perkara ini, tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf dan tentang petanda hari kiamat. Kerana tidak dipanggil agama kecuali cukup lengkap empat perkara ni. Agama ni bukan sekadar akidah, tentang kepercayaan kita kepada Allah, malaikat, Rasul, perkara-perkara sam'iat, bukan sekadar kepada puasa, sembahyang, zakat, bukan sekadar kepada menjaga akhlak. Kita juga kena mengetahui tentang apa dia? Tentang petanda hari kiamat. Belajar tentang ilmu petanda hari kiamat. Petanda hari kiamat ni bukan sekadar Dajjal, bukan sekadar Ad-Dukhan, bukan sekadar terbitnya matahari di sebelah barat, bukan sekadar peperangan Armageddon, peperangan Mulhamah Al-Kubra. Tetapi yang kita duduk belajar lah ni, tuan-tuan kalau takhasus dalam bidang engineering, dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang arkitek, ini semua ilmu petanda hari kiamat. Yang terlibat dalam bidang geologi, ini semua ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah ini dipanggil din Allah. Agama ni bukan sekadar kepada akidah, fiqh dan tasawuf. Dan kita akan nampak agama ni satu perkara yang sempit. Habib Abu Bakar Adni meletakkan agama ni, yang dimaksudkan dengan agama ialah seluruh syu'unul hayah, seluruh syu'unul hayah, seluruh sudut kehidupan. Kerana tidak ada suatu perkara pun tidak disebutkan oleh Nabi. Bahkan handset ni, tuan-tuan, handset ni bahagian daripada agama. Bahagian daripada agama. Masuk dalam rubuk mana? Adakah masuk dalam akidah? Kena percaya tak tentang handset? Tak. Adakah masuk dalam bahagian fiqh? Tak. Ataupun tasawuf? Ada. Handset ni bahagian daripada ilmu petanda hari kiamat. Kerana Nabi SAW dah menceritakan tentang kemunculan handset, tentang teknologi ni, dalam hadis dalam kitab Mutabaqatul Ikhtira'atul Asriyah lima akhbarahu bihi khairul bariyah, karangan Sidi Ahmad Al-Ghumari, disebut sayati ala nas zaman, akan muncul kepada manusia zaman sayatakallam ahlul masyriq fayasma ahlul maghrib. Orang sebelah timur akan bercakap, orang barat dengar, sebelah barat dengar. Kalau dulu zaman 100 tahun 200 tahun dulu, tak boleh nak tasawur pada akalan manusia ketika itu, tak boleh tergambar. Kita duduk di Jepun, kecek orang Amerika dengar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk luar masjid pun tak dengar saya bercakap kalau tak ada mic. Sahabat pun tak boleh terbayar. Macam mana? Contoh, orang duduk Madinah bercakap dengan orang duduk Malaysia. Tapi Nabi dah menceritakan kemunculan teknologi di akhir zaman, dan ia adalah bahagian daripada ilmu agama, iaitu ilmu petanda hari kiamat. Nak dekat kiamat, orang sebelah timur bercakap, fayasma ahlul maghrib, orang sebelah barat dengar. Handset. Kita duduk Malaysia bercakap dengan anak kita duduk Amerika. Bukan bercakap-bercakap, boleh tengok muka, tengok gambar bergerak, video call. Tuan-tuan zaman kecil kita ada tak teknologi lagi ni? Tak ada. Boleh tengok video, mungkin dulu boleh dengar suara aja. Ini ialah kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ilmu tentang teknologi ialah bahagian daripada ilmu agama. Ilmu geologi, semua bidang yang ada sangkut paut dengan kehidupan ialah bahagian daripada ilmu agama. Sebab itulah Sidi Habib Abu Bakar Adni kata, bukanlah agama ni ialah kita percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kita semayang, puasa, zakat. Jadi apabila kita sakit, kita pergi kepada doktor yang non-Muslim. Apabila kita nak membeli, kita pergi kepada peniaga orang bukan Islam. Bukan begitu tanggungjawab kita. Adalah menjadi fardu kifayah kepada setiap umat Islam, ialah takhasus, menguasai setiap bidang ilmu yang diperlukan di dalam kehidupan umat Islam.
Dia perlukan oleh kehidupan umat Islam. Sebab Islam ni datang untuk mengislahkan, menyatukan ilmu kehidupan dalam agama. Bukan nak memisahkan agama daripada kehidupan. Orang barat, mereka bila mereka nak berjaya dalam kehidupan, kata Habib Bakar, mereka memisahkan agama daripada kehidupan. Agama ni hanya di tempat ibadat, di dalam gereja je. Nah, kehidupan lain daripada agama. Tetapi Islam datang ialah untuk mengislahkan agama di dalam kehidupan. Jadi kehidupan ni bahagian daripada agama. Ni mic, kamera, ada hadis. Nah, ada hadis tentang al-qitar, kereta api, pesawat terbang, besi terbang, ada hadis. Adalah kitab Mutabaqatul Ikhtiraat. Tapi ada sebahagian ulama menghukumkan hadis itu sebagai palsu. Kerana apa? Kerana tak terbayang oleh ulama-ulama zaman salaf tu benda ni akan muncul di akhir zaman. Tapi kita di zaman khalaf ni melihat realiti kita ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi itulah gambaran yang saya nak bagi tahu hari ini. Ilmu petanda hari kiamat ni ilmu yang perlu kita kuasai. Bukan sekadar ilmu petanda hari kiamat ni Dajjal, Ad-Dukhan, Dabbatul Ard, binatang yang keluar daripada perut bumi melata. Bukan cerita tentang Imam Mahdi sahaja. Tetapi perkara-perkara yang perlu umat Islam kuasai di akhir zaman, ilmu kehidupan. Kerana benda tu disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang belajar ilmu tentang petanda hari kiamat, belajar ilmu tentang fitnah, takut dia kepada fitnah akhir zaman tu sampai berhenti kerja, dah duduk mana dalam hutan buat perkampungan akhir zaman. Nak tunggu Imam Mahdi, ramai-ramai dalam hutan tunggu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ni tak, bila muncul dia tak rakyat kita. Dajjal kan muncul tak rakyat kita. Kita ni solusi untuk nak menghadapi cabaran akhir zaman ialah kita duduk dengan para ulama. Jangan jauh daripada para ulama dalam hutan. Ada ulama dalam hutan? Tak ada. Ulama ni duduk dalam masyarakat. Kita yang duduk dalam masyarakat ni kena mendampingi ulama, mengaji ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu akhir zaman, supaya kita najah daripada fitnah akhir zaman. Setakat itu sajalah untuk kuliah tazkirah ringkas subuh kita pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل اقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.